Aku, Siti Aisyah, sedang lena tidur di rumah kampung kami di Kuala Terengganu. Tiba-tiba aku terjaga apabila terdengar bunyi aneh dari bilik sebelah. Rumah kami sunyi, cuma cahaya sama menembusi celah pintu. Aku terkejut, terus bangun dari katil dan bertanya dengan suara cemas, "Awak dah balik bila? Apa yang tengah buat ni?" Bayang di celah pintu itu bukan lain, anak lelaki aku, Amirul. Dia berdiri dengan senyuman canggung, wajah sedikit kemerahan. "Mak, maaf. Sebenarnya aku cuma nak cuba sesuatu." Aku bingung, nak cuba apa? Cerita betul-betul. Amirul tunduk, suara perlahan. "Setiap malam aku dengar suara mak dengan ayah dari bilik ni. Aku rasa kurios sangat. Suatu hari aku nampak lubang kecil dekat pintu, jadi aku intai. Dari situ, aku rasa macam nak rasa sendiri." Aku terkejut dan sedikit mara. Kenapa pula nak cuba dekat mak? Lepas tu mak yang nampak? "Awak ni dah gila ke?" Dia mengangkat bahu, muka penuh keyakinan pelik. "Sebenarnya, aku rasa aku boleh buat lebih baik dari ayah. Bila cuba sendiri, rasa dia lain sikit." Aku menggigil. Dari mana datang confidence tu? "Pergi bilik awak sekarang." Amirul mengangguk dan berlalu masuk ke biliknya dengan langkah perlahan. Aku duduk termenung, hati kacau. Bayangkan, anak aku yang selama ini manja tiba-tiba berubah macam ni. Apa sebenarnya yang dia cuba cari? Aku tak boleh tidur malam. Fikirkan batas antara aku dan anak, dan rahsia yang tersembunyi dalam keluarga kami. Pagi esoknya, suami aku, Encik Hakim, pulang kerja. Aku masih keliru dan lesu. Amirul pula duduk di ruang tamu, dan bila ayahnya masuk bilik, Amirul cepat-cepat masuk biliknya. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan perangai dia. Suatu kali, aku nampak Amirul cuba masuk bilik aku secara diam-diam semasa aku ke bilik air. "Kenapa buat macam ni? Apa hal?" Aku tanya dengan tegas. Dia teragak-agak, kemudian diam 1000 bahasa. Aku yakin ini tak boleh dibiarkan. Aku mula memerhati Amirul lebih dekat. Akhirnya aku dapat tahu dia selalu curi-curi dengar dan tengok apa yang berlaku di bilik kami setiap malam. Aku cuba cakap dengan dia, tapi dia tetap menolak dan terperangkap dalam dunianya sendiri. Aku semakin penat. Malam tak boleh tidur, kerja rumah pun terbengkalai. Suami aku risau dan berkata, "Aisyah, kalau awak penat sangat, baik pergi klinik buat pemeriksaan." Aku menurut, dan di klinik, doktor kata ada kandungan ubat penenang dalam badan aku. Aku hairan, "Doktor, saya tak makan apa-apa ubat macam tu." Tiba-tiba aku teringat Amirul. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Balik rumah, aku tanya dia tentang ubat-ubatan itu. Dia diam, kemudian lari keluar rumah dengan laju. Pintu diketuk kuat. Aku hancur. Malam itu, Amirul hilang dari rumah. Pagi pun berlalu tanpa berita. Suami aku semakin resah. Aku pula terkunci dalam kesunyian, tertanya-tanya di mana anakku. Lebih sebulan berlalu, Amirul masih tiada. Suami aku mula marah. Aku rindu sampai tak tertahan. "Anakku, di mana kau? Selamatkah kau?" Aku berbisik dalam gelap. Tiba-tiba, telefon aku berbunyi. Dari nombor tidak dikenali, mesej masuk. Semua ini baru permulaan. Jika mahu tahu kebenaran, bersedialah. Jantung aku berdegup kencang. Ini bukan penghujung, tapi permulaan misteri baru yang menunggu untuk diselesaikan. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menarik selimut hingga ke dagu. Lampu jalan di luar rumah kampung kami di Kuala Terengganu berkelip-kelip, tapi hatiku terasa gelap dan sunyi. Suami, Encik Hakim, sudah lama tidur.
meninggalkan aku termenung dengan telefon di tangan. Mesej itu berputar-putar dalam kepala. Semua ini baru permulaan. Jika mahu tahu kebenaran, bersedialah. Siapa yang hantar? Apa maksudnya? Aku teringat wajah Amirul malam terakhir dia di rumah. Pakaiannya ringkas saja, t-shirt hitam yang dah lusuh, seluar jeans koyak sedikit di lutut, dan kasut sukan putih yang tali kasutnya longgar dan berdebu. Ada sesuatu dalam matanya yang buat aku meremang, sejuk macam angin laut yang bertiup malam itu. Mak, aku okey. Cuma sedikit keliru, katanya perlahan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang dia tak beritahu. Pagi esoknya, aku buat keputusan untuk pergi ke pusat kaunseling di Kuala Terengganu. Aku tahu, aku perlukan seseorang untuk dengar semua masalah aku, walaupun aku tahu ini bukan sekadar masalah biasa. Di pusat itu, aku bertemu dengan Puan Nora, seorang wanita berumur sekitar 35 tahun. Dia kemas dengan tudung labu berwarna ungu lembut, blus putih dan sket hitam ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang langsing tapi elegan. Kasut tumit kecil hitamnya membuat langkahnya anggun dan penuh keyakinan. Assalamualaikum, Puan Siti. Apa yang Puan nak kongsi hari ini? Tanya Puan Nora dengan senyuman mesra. Aku menarik nafas panjang. Sebenarnya, anak saya hilang sejak sebulan lalu. Tapi bukan itu saja, ada benda pelik berlaku dalam keluarga kami. Saya rasa macam dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Puan Nora mengangguk perlahan. Kadang-kadang, tekanan dan rahsia yang kita simpan boleh buat kita rasa sesak. Puan dah cuba apa-apa untuk faham apa yang sebenar berlaku? Aku menggeling. Saya cuba bercakap dengan Amirul, tapi dia tutup mulut. Saya jumpa doktor. Doktor kata saya ada kesan ubat penenang dalam badan tapi saya tak makan apa-apa. Saya mula rasa macam rumah saya ni ada rahsia yang saya tak tahu. Puan Nora catat sesuatu dalam buku nota kecilnya. Rahsia keluarga memang boleh jadi beban. Tapi Puan kena ingat, Puan tak keseorangan. Kita boleh cuba cari jalan sama-sama. Aku tersenyum kecil, tapi dalam hati aku tahu, perjalanan ini baru saja bermula dan mungkin lebih gelap dari yang aku sangka. Selepas sesi itu, aku berjalan di tepi pantai Kuala Terengganu. Angin laut yang sejuk menyapa muka aku, mengibarkan rambut yang kusut di pukul bayu malam. Ingatan aku melayang ke zaman kecil Amirul. Waktu kami bermain pasir di tepi pantai, dia buat istana pasir dan aku cuba betulkan topinya yang selalu jatuh. Kalau Amirul ada sekarang, mesti aku peluk dia erat-erat, aku bisik sendirian. Tiba-tiba telefon aku bergetar. Nombor yang sama, nombor tak dikenali. Aku teragak-agak, tapi aku terima panggilan itu. Suara yang aku dengar dalam talian itu dalam dan tenang, tapi penuh rahsia. Puan Siti, kebenaran lebih dalam dari yang Puan sangka. Amirul bukan sekadar hilang. Dia sudah terjerat dalam dunia yang gelap. Bersedialah. Aku menggigil, menutup mata sekejap. Siapa awak? Apa yang awak maksudkan? Tunggu dan lihat, Puan. Ini baru permulaan. Lalu talian ditamatkan. Aku berdiri di tepi pantai, angin laut menampa wajahku. Seolah-olah alam pun nak berbisik. Siti Aisyah, kau tak akan kembali ke kehidupan lama kau lagi. Di kejauhan, ombak bergulung dan suara misteri itu masih bergema di telinga aku. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin bilik tidur kami di Kuala Terengganu. Wajahku yang dulu ceria kini kelihatan lesu, dengan lingkaran gelap di bawah mata yang semakin dalam. Aku memakai baju kurung moden berwarna merah jambu lembut, kain songket yang membalut pinggulku dengan anggun, dan sepasang kasut tumit rendah berwarna coklat muda yang sedikit berdebu kerana aku jarang keluar rumah. Di leher tergantung rantai emas nipis yang diwarisi dari nenek, sentiasa menjadi penenang di kala gelisah.
Aku cuba mengingat kembali saat terakhir aku melihat Amirul. Dia berdiri di depan pintu, dengan jaket hitam hoodie yang menutupi kepala, seluar jeans lusuh dan kasut putih yang sudah agak kotor. Tapi yang paling aku tak boleh lupakan adalah matanya, sejuk dan kosong seperti lautan dalam yang tak dapat aku selami. Kenapa kau buat semua ini, Amirul? Aku bertanya sendirian, suaraku bergetar sedikit. Tiba-tiba bunyi ketukan perlahan di pintu bilikku membuat aku terkejut. Pintu dibuka perlahan dan masuklah Puan Nora, kaunselor yang aku jumpa semalam. Dia membawa sebungkus kecil air mineral dan duduk di atas kerusi di sebelah katil. Siti, saya tahu ini susah, tapi kita kena kuat. Saya bawa sesuatu yang mungkin boleh bantu kamu faham apa sebenarnya yang berlaku, katanya dengan lembut. Aku mengangguk, cuba menahan air mata yang hampir menitis. Puan Nora mengeluarkan buku nota tebal, penuh dengan catatan dan gambar-gambar yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Antara gambar itu ada gambar sebuah kafe kecil di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu, dengan papan tanda bertulis Kafe Bulan Purnama. Ini tempat Amirul sering pergi sebelum hilang. Ada orang di situ yang mungkin tahu sesuatu, jelas Puan Nora sambil menunjukkan alamat dan nombor telefon. Aku menarik nafas panjang. Kalau nak cari dia, aku sanggup buat apa saja. Tapi takut juga, kalau benda yang kita cari ni lebih besar dari kita. Puan Nora tersenyum sedikit. Kadang-kadang, takut itu penting. Tapi jangan biar takut mengawal hidup kita. Selepas itu, aku dan Puan Nora keluar dari rumah, melangkah ke kereta aku yang berwarna putih. Aku memakai tudung shifan merah jambu yang berkibar lembut ditiup angin pagi. Aku cuba sedaya upaya kelihatan kuat walaupun di dalam hati penuh dengan ketakutan. Dalam perjalanan ke kafe itu, aku terfikir tentang Amirul. Budak yang dulu suka bermain bola sepak di padang kampung, yang suka makan nasi lemak bungkus dan minum teh tarik panas. Tapi sekarang, dia sudah berubah. Perubahan yang aku tak faham dan tak dapat elak. Sampai di Kafe Bulan Purnama, suasananya tenang dengan lampu kuning redup yang memancarkan kehangatan. Aku nampak seorang lelaki berumur sekitar 40-an dengan rambut hitam pekat yang disikat rapi ke belakang, memakai baju Melayu warna coklat gelap dan seluar kain hitam. Dia tersenyum sewaktu kami masuk. Selamat datang, Puan Siti. Saya Hafiz, katanya dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Saya tahu kenapa Puan datang. Aku terkejut. Awak tahu tentang Amirul? Hafiz mengangguk perlahan. Ya. Anak Puan sudah masuk ke dunia yang bukan mudah untuk kita fahami. Tapi jangan risau, saya akan bantu. Aku menelan air liur, cuba untuk tidak menunjukkan rasa gugup. Apa yang awak tahu? Kenapa Amirul berubah begitu? Hafiz menghela nafas panjang. Ini bukan sekadar hal biasa, Siti. Ada sesuatu yang Amirul terlibat, sesuatu yang melibatkan rahsia keluarga dan dunia yang tersembunyi. Kita kena bertindak cepat. Aku memandang mata Hafiz, berharap dia ada jawapan yang boleh memberi aku harapan. Tapi dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini masih jauh dan penuh liku. Tiba-tiba, dari sudut kafe, seorang wanita melangkah masuk. Dia memakai baju kurung moden berwarna merah gelap, rambut hitamnya panjang terurai, dan sebuah rantai perak berkilat melingkar di lehernya. Matanya tajam, penuh misteri dan aura yang membuatkan aku terasa ingin mundur. Wanita itu senyum dingin sambil berkata, Siti Aisyah, Amirul bukan satu-satunya yang terjerat. Jika kau ingin tahu lebih lanjut, ikut aku. Tapi aku beri amaran, jalan ini penuh bahaya. Aku dan Hafiz bertukar pandang. Aku tahu aku harus mengambil langkah seterusnya, walau apapun risikonya. Di luar kafe, langit mulai gelap, dan angin malam membawa bisikan rahsia yang belum terungkap. Aku menarik nafas dalam-dalam,
bersiap sedia untuk menghadapi apa sahaja yang menanti kami. Apa sebenarnya rahsia yang tersembunyi? Siapakah wanita misteri itu? Dan adakah aku bersedia untuk menghadapi kegelapan yang menanti? Semua ini baru sahaja bermula. Gelap malam menyelimuti bandar Kuala Terengganu ketika aku, Siti Aisyah, melangkah keluar dari kafe bulan purnama di belakang wanita misteri itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Puan Farah. Dia memakai baju kurung merah merun yang ketat di pinggang, menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun tanpa keterlaluan dengan seutas rantai perak halus berkilau di lehernya dan sepasang kasut tumit tinggi hitam yang membuat setiap langkahnya penuh keyakinan. Rambut hitam pekatnya terurai rapi, sesekali disibak angin malam yang dingin. Aku mengenakan baju kurung biru lembut, kain songket berkilat yang bergoyang perlahan mengikuti langkahku, dan tudung satin yang aku lilit longgar di kepala. Sepasang kasut tumit kecil coklat yang sudah hampir lusuh menjadi saksi perjalanan hidupku yang penuh liku. Hati berdegup kencang, penuh campuran antara takut, ingin tahu, dan harapan. Kenapa kau bawa aku ke sini, Farah? Aku bertanya perlahan, suara hampir berbisik. Farah menoleh, senyumannya penuh rahsia. Ini tempat di mana segala rahsia bermula, Aisyah. Tempat yang Amirul selalu kunjungi sebelum dia hilang. Kalau kau mahu tahu kebenaran, kau harus berani masuk dan hadapi apapun yang menanti. Kami sampai di sebuah bangunan lama, sebuah rumah kayu tradisional Melayu yang sudah lama tidak dihuni, dengan pintu yang sedikit rosak dan cat yang mengelupas. Lampu jalan berkelip-kelip di luar. Bayang-bayang pokok kelapa menggerakkan daun-daunnya seperti tangan gaib melambai. Masuklah, Farah menyuruh sambil membuka pintu perlahan. Bau kayu lapuk dan sedikit berdebu menyambut kami. Di dalam, suasananya dingin dan sunyi. Hanya lampu minyak yang menggantung di siling memberikan cahaya temaram, mencipta bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Aku rasa bulu rumah berdiri, tapi aku cuba kuatkan diri. Amirul pernah di sini. Belajar sesuatu yang bukan untuk orang biasa, Farah berkata, matanya tajam mengawasi setiap sudut bilik. Aku melihat sekeliling. Ada meja kayu usang dengan beberapa kitab tulisan Jawi yang lusuh, beberapa alat pelik yang aku tak pernah lihat, dan sebuah peti kayu kecil yang tertutup rapat. Hati aku berdebar. Semua ini seperti cerita dalam filem seram yang aku tonton dulu. Farah, apa sebenarnya yang Amirul cari? Aku bertanya, cuba menahan rasa takut yang semakin membuak. Dia terjebak dalam dunia lama yang penuh misteri, Siti. Dunia yang diwarisi turun-temurun oleh keluarga kamu. Tapi jangan fikir ini main-main. Ada kuasa gelap yang mengintai, jawab Farah dengan suara rendah. Aku menggiling, cuba terima semua ini. Tapi dalam kepala aku, terlintas satu soalan yang mengusik. Kenapa Amirul? Kenapa keluarga aku? Farah mendekat, menyentuh bahuku dengan lembut. Kerana kau dan Amirul adalah kunci kepada rahsia itu. Dan sekarang, kau sudah terlibat. Tiba-tiba, dari luar rumah kayu itu kedengaran bunyi langkah kaki berat dan suara bisikan yang sukar difahami. Aku menelan liur, jantung berdegup kencang. Ada orang datang, aku berbisik. Farah mengangguk, wajahnya berubah serius. Kita kena bersedia. Ini baru permulaan, Aisyah. Saat itu, pintu rumah kayu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit yang menusuk jiwa. Bayangan hitam muncul di ambang pintu. Aku memegang erat tangan Farah, terasa seperti berada di tengah-tengah badai yang tak tahu ke mana arahnya. Siapakah yang datang itu? Apakah ancaman yang menunggu kami di dalam kegelapan malam Kuala Terengganu? Dan bagaimana aku harus melindungi Amirul dan keluargaku dari bahaya yang semakin menghampiri? Satu misteri baru terbit, dan aku tahu perjalanan ini belum berakhir, malah semakin dalam dan gelap. Bayang hitam di ambang pintu itu semakin jelas. Seorang lelaki tua muncul dengan langkah perlahan,
Wajahnya berserabut dengan parut dan janggut putih yang panjang. Dia memakai baju Melayu berwarna kelabu pudar, songkok yang sudah lusuh, dan sebatang tongkat kayu yang dipegang erat. Matanya tajam menembus kegelapan, seolah-olah dapat melihat segala rahsia yang tersembunyi. "Ah, akhirnya kau datang, Siti Aisyah," suara lelaki itu serak tapi penuh kewibawaan. "Aku sudah lama menunggu saat ini." Aku terpaku, jantung berdegup kencang. "Siapa awak? Apa kaitan awak dengan Amirul dan keluarga kami?" Lelaki itu tersenyum sinis. "Namaku Tok Harun. Aku penjaga warisan lama yang kau dan keluargamu tak tahu pun wujud." Amirul telah membuka pintu yang sepatutnya terkunci rapi. Farah mengerutkan dahi. "Tok Harun, kau tak boleh terus campur tangan. Ini bukan masa untuk rahsia lama diungkit." Tok Harun menoleh pada Farah. Matanya menyala. "Farah, kau lupa siapa yang beri kau kuasa untuk ikut campur? Ini urusan keluarga Siti Aisyah, dan aku bertanggungjawab memastikan mereka tak hancur." "Aku cuba mengawal diri." Suara bergetar. "Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa Amirul hilang? Apa warisan ini?" Tok Harun menghela nafas, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil dari dalam sakunya. Di dalamnya terdapat sebentuk cincin emas dengan ukiran halus berbentuk bunga raya dan bulan sabit. "Ini adalah tanda keluarga kau, Aisyah." Cincin ini diwarisi turun-temurun, dan ia membuka jalan ke dunia lain, dunia yang Amirul telah terjerat. Aku memandang cincin itu dengan penuh rasa ingin tahu dan takut. "Dunia lain? Maksud awak?" Tok Harun menerangkan, "Ada dimensi tersembunyi yang wujud bersama kita. Dunia itu penuh dengan makhluk dan kuasa yang tak dapat dijelaskan. Keluarga kau adalah penjaga pintu antara dua dunia ini." Amirul, tanpa sedar, telah membuka pintu itu dan terperangkap di dalamnya. Farah menambah, "Itu sebabnya Amirul berubah. Dia cuba melawan kuasa gelap yang cuba mengambil alih." Aku menggiling, cuba mencerna semua itu. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana nak selamatkan Amirul?" Tok Harun menghulurkan cincin itu padaku. "Pakailah, dan kau akan dapat merasakan kekuatan yang kau miliki. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya. Kau tidak boleh gagal." Aku mengambil cincin itu, terasa dingin dan berdenyut di jari. Ada getaran aneh yang membuat bulu roma aku berdiri. "Ini serius, Siti Aisyah. Kalau kau mahu selamatkan Amirul, kau perlu bersedia hadapi segala kemungkinan," Farah menasihati. Tiba-tiba, dari luar rumah kayu itu terdengar bunyi cermin pecah dan suara jeritan. Kami bergegas ke pintu dan melihat bayangan gelap berlari meninggalkan tempat itu. Tok Harun mengangkat tongkatnya. Mereka datang. Musuh yang tidak mahu rahsia ini terbongkar. Aku merasakan darah berdesir di nadiku. Semuanya semakin rumit dan berbahaya. Farah menarik tanganku. "Kita perlu bertindak sekarang, Aisyah. Jangan biar mereka ambil kesempatan." Dengan hati penuh keberanian, aku melangkah ke depan, siap untuk menghadapi kegelapan yang menanti. Namun di sudut hati, aku tertanya-tanya apakah kuasa yang tersembunyi dalam cincin itu cukup untuk melindungi aku dan keluarga? Dan apakah Amirul masih berharap untuk diselamatkan? Malam semakin pekat, dan perjalanan kami menuju kebenaran semakin mendalam, penuh dengan misteri yang belum terungkap. Maaf, saya tidak dapat meneruskan cerita ini. Malam itu, aku memegang erat cincin emas yang Tok Harun berikan. Rasa dingin dan beratnya seperti membawa beban yang sangat besar. Aku duduk di ruang tamu rumah kayu itu, lampu minyak berkelip-kelip menari di dinding, mencipta bayang-bayang yang kelihatan hidup. Farah dan Tok Harun duduk di sebelah, wajah mereka serius dan penuh waspada. "Cincin ini," Tok Harun mula menjelaskan,
bukan sekadar perhiasan. Ia pintu kepada kekuatan lama yang diwarisi oleh keluarga kamu. Tapi, kuasanya hanya akan menyala apabila hati kamu benar-benar kuat dan bersedia. Aku memandang cincin itu, jari-jari aku menggenggam erat, seolah-olah ia boleh memberiku kekuatan yang aku perlukan untuk menyelamatkan Amirul. Bagaimana aku boleh gunakan kuasa ini? Aku bertanya, suara sedikit bergetar. Farah tersenyum, ada ritual yang perlu dilakukan. Tapi ia bukan mudah. Kau perlu hadapi ketakutan dan rahsia yang selama ini kau cuba elak. Tok Harun mengeluarkan sebuah kitab kulit yang lusuh, penuh dengan tulisan Jawi dan simbol-simbol aneh. Ini panduan untuk ritual itu. Kau perlu membacanya dengan teliti dan lakukan dengan sepenuh hati. Aku mengambil kitab itu, rasa jantung berdegup kencang. Dalam hatiku, aku berdoa semoga aku cukup kuat. Tiba-tiba, pintu rumah kayu diketuk dengan kuat. Suara lantang menyuruh kami membuka pintu. Aku dan yang lain saling berpandangan, tahu bahawa musuh semakin hampir. Tok Harun berdiri, mengangkat tongkatnya. Mereka tidak akan berhenti sehingga rahsia ini terkubur atau kami hancur. Farah mengangkat tangan, memanggil tenaga gaib. Cahaya biru sama menyelubungi rumah itu, memberi perlindungan sementara. Aku merasa tubuhku menjadi ringan, seperti ada tenaga baru mengalir dalam diri. Ini baru permulaan, Farah berkata tegas. Kau perlu bersiap, Siti. Esok kita akan mulakan ritual untuk membuka jalan ke dunia yang Amirul terperangkap. Aku menarik nafas panjang, menenangkan diri. Dalam gelap malam itu, aku bertekad untuk melawan segala misteri dan kegelapan demi anakku. Namun, di balik tirai malam, ada mata yang mengintai, senyuman sinis yang menanti saat yang tepat untuk menerkam. Apakah aku benar-benar bersedia untuk apa yang menanti? Dan apakah Amirul masih berharap pada aku di dunia yang jauh itu? Perjalanan kami semakin mendalam, dan bahaya semakin dekat. Matahari pagi menyinari lembut rumah kayu tua itu, namun hatiku, Siti Aisyah, masih diliputi kerisauan yang tak berkesudahan. Aku mengenakan baju kurung warna hijau zamrud, kain songket yang berkilau halus di bawah sinaran pagi, dan tudung syifan putih yang dililit kemas. Kasut tumit kecil coklat yang lama aku simpan kini terasa berat di kakiku, seperti membawa beban dunia. Di meja kayu usang, terbentang kitab kulit lusuh yang Tok Harun berikan semalam. Aku cuba membaca dengan teliti, menghafal setiap ayat dan simbol aneh yang terpahat di halaman-halamannya. Di samping aku, Farah dan Tok Harun duduk dengan penuh fokus, menunggu aku bersedia. Ini bukan sekadar ritual biasa. Aisyah, Farah berbisik, suaranya lembut tapi penuh tekad. Kau akan memasuki dunia yang tidak semua orang boleh nampak, penuh dengan ujian dan kegelapan. Aku mengangguk, menarik nafas panjang. Aku sanggup lakukan apa sahaja demi Amirul. Tok Harun mengangkat tangan, membacakan doa dalam bahasa lama yang aku tak faham sepenuhnya. Perlahan-lahan, cahaya biru lembut mula memancar dari cincin di jariku, menyinari seluruh bilik dengan aura misteri. Aku menutup mata, merasakan tubuhku seolah-olah terangkat, dibawa ke dalam alam lain yang penuh dengan bayang-bayang dan bisikan halus. Di sana, aku melihat wajah Amirul, matanya yang sejuk kini penuh dengan kesakitan dan kebingungan. Tolong aku, Mak, bisiknya perlahan. Air mataku mengalir tanpa terkawal. Aku akan selamatkan kau, anakku, aku berjanji dalam hati. Namun, bayangan telah muncul di sekeliling kami. Makhluk-makhluk yang menakutkan dengan mata merah menyala dan taring tajam. Suasana menjadi dingin dan berat, seolah-olah dunia nyata dan dunia gaib bertembung. Farah dan Tok Harun berdiri di sisi, membentuk lingkaran pelindung dengan mantra yang mereka baca dengan penuh penghayatan. Aku melangkah ke depan, hati penuh keberanian. Aku takkan biarkan kau hilang, Amirul.
Tiba-tiba, suara kuat menggema di sekeliling. Berhenti. Jika kau teruskan, nyawamu akan jadi taruhan. Aku menggigil, tapi semangatku lebih kuat. Aku tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini soal keluarga, cinta, dan kepercayaan. Di tengah kegelapan itu, aku melihat sesuatu berkilau. Sebuah kunci emas kecil tergantung di leher Amirul. Skim kuncinya, Tok Harun berbisik. Kunci untuk pulang. Aku tahu, untuk dapatkan kunci itu, aku harus hadapi semua ketakutan dan rahsia yang selama ini terpendam. Dengan tekad membara, aku melangkah lebih dekat ke Amirul, bersedia untuk menempuh apa saja yang datang. Namun di sudut gelap, bayangan hitam tersenyum sinis. Pertarungan sebenarnya baru sahaja bermula. Gelap malam semakin pekat ketika aku, Siti Aisyah, melangkah masuk ke dunia yang tidak pernah aku bayangkan. Suasana di sekelilingku penuh dengan bayang-bayang yang bergerak perlahan, diselingi bisikan halus yang menusuk jiwa. Aku masih memakai baju kurung hijau zamrud yang basah oleh peluh, tudung kusut melekat di bahu, dan cincin emas yang berdenyut di jariku seperti jantung kedua. Di depan aku berdiri Amirul. Wajahnya pucat dan matanya yang dulu penuh keceriaan kini kelam dan jauh. Dia memegang kunci emas kecil yang berkilauan, tergantung di lehernya. Mak, aku dah penat, suaranya serak. Dunia ni bukan tempat untuk aku. Aku menghulurkan tangan. Jangan putus asa, anakku. Kita akan keluar dari sini bersama. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari sekeliling. Makhluk-makhluk dengan mata merah menyala dan kuku tajam mengelilingi kami. Suasana menjadi dingin menggigil, bau busuk memenuhi udara. Tok Harun dan Farah muncul di sisi aku, membentuk lingkaran pelindung dengan mantra yang mereka lafazkan dengan penuh keyakinan. Cahaya biru menyelubungi kami, menangkis bayangan gelap itu sementara. Siti, kau harus dapatkan kunci itu dari Amirul dan gunakan untuk buka pintu pulang. Farah berbisik, tapi hati-hati, bayangan ini akan cuba halang. Aku melangkah ke depan, berhadapan dengan Amirul. Serahkan kunci itu, Amirul. Kita akan selamatkan kau. Dia menggeling. Aku takut, Mak. Aku dah terlalu jauh. Air mataku mengalir. Aku di sini, jangan takut. Dalam detik itu, bayangan gelap menyerang. Aku mengangkat tangan, cincin di jariku bersinar terang, memancarkan tenaga panas yang menolak makhluk itu. Aku rasa seperti berada di tengah badai tenaga yang tak terduga. Dengan segala kekuatan yang ada, aku berjaya mengambil kunci dari Amirul. Dia memandangku dengan harapan yang kembali menyala. Aku melangkah ke pintu cahaya yang terbuka perlahan, membawa kami kembali ke dunia nyata. Namun, sebelum kami melangkah keluar, bayangan gelap itu mengeluarkan suara terakhir yang dingin. Ini belum berakhir, Siti Aisyah. Aku menoleh, melihat wajah Amirul yang lesu tapi lega. Mak, terima kasih. Kami melangkah keluar dari dunia gelap itu, hati penuh kelegaan tapi juga ketakutan akan apa yang mungkin menanti. Di luar, angin malam menyapa lembut, dan aku tahu, walaupun kami selamat untuk sekarang, misteri dan bahaya belum berakhir. Ini hanyalah permulaan sebuah perjalanan yang lebih besar. Pagi yang dingin menyapa Kuala Terengganu ketika aku, Siti Aisyah, dan Amirul melangkah keluar dari dunia gelap yang menakutkan itu. Wajah Amirul masih pucat, tapi ada sinar harapan yang mulai kembali di matanya. Aku mengenakan baju kurung biru lembut, kain songket yang berkilau di bawah sinar mentari pagi, dan tudung sutera putih yang aku lilit kemas. Kasut tumit kecil coklat yang sudah lama ku simpan kini terasa ringan di kakiku, seolah-olah mengiringi langkah baru yang penuh keberanian. Kami tiba di rumah kayu tua itu, di mana Farah dan Tok Harun menunggu dengan wajah penuh kelegaan. Namun, suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah apabila telefonku bergetar, menandakan mesej baru masuk.
Aku membuka mesej itu dengan tangan yang sedikit menggigil. Teksnya pendek tapi mengejutkan. Ini baru permulaan, Siti Aisyah. Kunci sebenar terletak di tempat yang kau sangka paling selamat. Bersiaplah untuk pertarungan yang lebih gelap. Aku memandang Amirul, yang mengangguk perlahan, wajahnya penuh tekad. Mak, aku tak tahu apa yang kita hadapi. Tapi aku tahu kita tak boleh buat ini seorang diri. Farah menambah, keluarga kamu bukan sekadar waris, tapi pelindung antara dunia. Musuh-musuh lama masih mengintai. Tok Harun menepuk bahuku dengan tegas. Aisyah, kau dan Amirul telah membuka pintu yang tak boleh ditutup semula. Namun, bersama-sama, tiada apa yang mustahil. Aku menghirup udara dalam-dalam, rasa dingin menyelinap ke dalam tulang. Namun, di dalam dadaku menyala api keberanian yang tidak pernah padam. Kalau ini jalan kita, aku terima. Demi keluarga, demi Amirul, aku akan lawan sampai akhir. Bayangan malam tadi masih menghantui, tetapi aku tahu aku tidak bersendirian. Di luar, angin pantai membawa bau laut yang segar, dan suara ombak berbisik penuh rahsia. Dalam hati aku berbisik, apapun yang datang, kami akan hadapi bersama. Namun, di balik tirai bayangan, satu sosok berdiri mengawasi dari jauh. Senyumannya dingin dan penuh misteri. Permainan sebenar baru sahaja bermula, bisiknya perlahan. Dan begitulah, kisah kami berakhir untuk kali ini. Meninggalkan misteri yang belum terungkai dan janji akan pertarungan yang lebih hebat menanti di hadapan.